Perkara pertama yang akan saya bincangkan adalah berkaitan dengan latar belakang saya sendiri. Nama diberi Anis Anisa binti Husin dan lahir pada 26 Januari 2001. Menetap di Kampung Sungai Semambu dan mempunyai tinggi dan berat badan sebanyak 147 cm dan 45 kg. Saya sekarang berstatuskan pelajar dan sedang menuntut pengajian di Universiti Utara Malaysia. Di sini saya ceritakan mengenai riwayat pendidikan diri saya sendiri. Pada tahun 2009 hingga 2013, saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tanah Liat dan pada tahun 2014 hingga 2016, saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Mengkuang. Kemudian saya meneruskan pengajian saya di Sekolah Menengah Teknik Tunku Abdul Rahman Putra pada tahun 2017 hingga 2018 dan pada tahun 2019 hingga 2020 saya menuntut pengajian di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Semasa aktiviti perkemahan ini berlangsung, terdapat beberapa aktiviti yang telah dilaksanakan. Antaranya adalah aktiviti senarobik, aktiviti icebreaking, aktiviti pembentangan kumpulan dan aktiviti explorers. Pada hari pertama, aktiviti pertama yang dilaksanakan adalah berkaitan dengan aktiviti icebreaking. Kem ini telah melibatkan negeri Pulau Pinang yang terletak di daerah barat daya sahaja. Kami bermula dengan icebreaking dan kemudian dibahagikan kepada 12 kumpulan. Aktiviti pertama ialah aktiviti penciptaan slogan kumpulan dan membentangkan maksud slogan tersebut. Hal ini telah menuntut kerjasama serta idea dan pandangan semua ahli kumpulan dalam memberi idea dan pendapat masing-masing. Aktiviti kedua yang dilaksanakan ialah pembentangan tentang topik sejarah iaitu berkaitan dengan tokoh-tokoh negara. Perbincangan dilaksanakan pada masa yang telah ditetapkan dan selepas masa tamat, ahli kumpulan diminta untuk tampil membuat pembentangan. Hal ini akan menuntut keberanian individu untuk bercakap di hadapan khalayak ramai. Aktiviti yang ketiga pula ialah aktiviti berkaitan dengan pemasangan kemah mengikut kumpulan masing-masing. Setiap kumpulan akan dilantik seorang ketua dan ketua ditugaskan untuk memberikan arahan semasa proses pemasangan kemah kepada ahli kumpulan. Hal ini secara tidak langsung menuntut kepimpinan dalam diri ketua kumpulan dan menuntut kemahiran mendengar antara ahli kumpulan. Pada hari kedua pula, aktiviti pertama yang dilaksanakan adalah aktiviti senarobik. Ia diadakan seawal jam 7 pagi sebagai aktiviti pemanasan badan. Setiap ahli kumpulan diminta untuk beratur mengikut kumpulan masing-masing. Pelbagai rentak irama digunakan semasa aerobik berlangsung dan senarobik dikendalikan oleh seorang guru aerobik. Hal ini menuntut kecergasan dan gaya hidup sihat dalam diri setiap individu. Aktiviti yang kedua pula ialah aktiviti mencipta satu lagu yang melambangkan sejarah di negara kita. Perbincangan dilaksanakan pada masa yang ditetapkan dan selepas masa tamat, ahli kumpulan diminta untuk tampil mempersembahkan lagu yang telah disediakan. Hal ini secara tidak langsung menuntut kreativiti individu dalam penciptaan lagu supaya unsur-unsur sejarah dititik beratkan. Aktiviti yang ketiga ialah aktiviti explorers. Aktiviti ini sebenarnya mampu melatih diri untuk sentiasa berdisiplin, mematuhi masa, fokus dan sentiasa berani dalam mencuba sesuatu yang baru. Contoh aktiviti yang dilaksanakan adalah seperti puzzle solving, isi air dalam bekas, balutan mumia dan tiup pimpung dalam air. Hal ini secara tidak langsung dapat memupuk semangat berpasukan dengan lebih melalui aktiviti explorers yang telah diadakan. Pada hari ketiga pula, aktiviti pada hari ketiga adalah agak santai memandangkan hari ini adalah merupakan hari terakhir kami di sini. Pada hari ini, kami dikehendaki memasak telur menggunakan sumber semula jadi seperti kayu. Ahli kumpulan dikehendaki menyalakan api menggunakan kaedah tradisional. Aktiviti ini sebenarnya memerlukan tenaga dan kesabaran serta kerjasama yang penuh daripada ahli kumpulan. Aktiviti yang terakhir yang dilaksanakan adalah sesi penyampaian hadiah. Sesi ini merupakan acara penutup bagi program kami dan setiap kumpulan mendapat hadiah mengikut mata terkumpul ahli kumpulan masing-masing. Selepas penyampaian hadiah tersebut, kami mengambil foto beramai-ramai untuk disimpan sebagai satu kenangan. Melalui aktiviti perkemahan ini, ia sedikit sebanyak telah memberi impak kepada diri saya. Terdapat beberapa impak yang saya nyatakan di sini. Yang pertama adalah nilai tanggungjawab. Melalui aktiviti pemasangan kemah, ia sebenarnya menuntut tanggungjawab dalam diri individu di mana ketua bertanggungjawab untuk memberikan arahan manakala ahli kumpulan pula perlu fokus dan teliti pada arahan yang diberikan. Nilai yang kedua yang dapat dipupuk adalah nilai kesabaran. Ini kerana melalui aktiviti memasak, ia sebenarnya
sebenarnya telah menuntut sifat kesabaran yang tinggi dalam diri saya. Ini kerana proses memasak adalah satu proses yang panjang di mana ahli kumpulan perlu menggunakan cara tradisional untuk menyalakan api. Sifat sabar perlu ada supaya proses memasak berjalan dengan lancar. Dan nilai yang ketiga yang dapat dipupuk adalah nilai kerjasama. Melalui aktiviti sukan dan permainan seperti Explorers, dia sebenarnya dapat menuntut kerjasama dalam kalangan individu. Ini kerana setiap aktiviti Explorers yang dilaksanakan memerlukan kerjasama dalam sepasukan bagi mencapai kecemerlangan. Nilai yang keempat yang dapat dipupuk dalam diri saya ialah nilai keberanian. Melalui aktiviti pembentangan yang disediakan oleh kelab sejarah, ia sebenarnya telah menuntut keberanian dalam diri saya. Hal ini kerana proses pembentangan tersebut memerlukan keberanian dalam diri individu untuk tampil membuat sedikit perkongsian di hadapan halayak ramai. Dan nilai yang terakhir yang dapat dituntut dalam diri saya ialah nilai kreativiti. Kelab sejarah telah melaksanakan aktiviti penciptaan lagu yang berkaitan dengan sejarah. Hal ini sedikit sebanyak dapat menuntut individu untuk mempunyai minda yang kreatif dan kritis, di mana penghasilan lagu yang disediakan mestilah mempunyai unsur sejarah dan menarik perhatian pendengar serta isi yang disampaikan adalah tidak membosankan.